قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ihtada. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة وأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tersambung pengajian Sahih Al-Bukhari, uraian ringkas daripada hadis-hadis berkaitan dengan tauhid, iman dan akidah dalam Sahihul Bukhari. Hari ini kita akan masuk bab yang ke-30, hadis 40. Babun qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bisanad muttasil ilaih, dengan sanad yang bersambung kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala, berkata Imam Al-Bukhari, babun, bab as-salatu minal iman. Salat itu termasuk daripada iman. Seperti mana yang kita telah sebutkan banyak kali dalam kuliah-kuliah kita sebelum ini, Al-Imam Al-Bukhari mengarang Kitabul Iman ini untuk mengisbatkan. Mengisbatkan maksudnya apa? Menetapkan, ataupun dalam bahasa lainnya mentakrirkan. Mentakrirkan akidah salaf dalam masalah iman, iaitu masalah yang sangat penting, iaitu amal itu termasuk daripada iman. Dan di antara amal-amal yang termasuk daripada iman ialah salat semestinya, dan dikuatkan lagi dengan ayat Quran dan hadis yang kita akan baca di bawah ini. Jadi salat termasuk iman. Maka siapa yang tak salat, dia tak sempurnakan iman. Siapa yang salat tapi dia tak menjaga khusyuknya, rukunnya, khusyuknya, maka dia telah mengurangkan nilai iman dia. Makin dia beri perhatian kepada salatnya, makin bertambah imannya, kan? Dan as-salah, kita semua tahu, salat ialah ibadah yang teragung yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan daripada langit, yang Nabi SAW naik ke langit untuk menghadapnya, kan? Untuk menerima arahan salat. Berbeza dengan perintah-perintah yang lain. Jadi dalam bab ni, babun as-salatu minal iman, salat itu sebahagian daripada iman. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tuan-tuan ada tak ayat tu dalam buku tuan-tuan? Ada kan? Okay. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, yakni salatakum indal bait. Apa maksud dia? Berkata Allah Ta'ala, wa ma kana Allah, dan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kamu. Nampak tak? Wa ma, dan tidaklah, kana Allah Ta'ala itu liyudhi'a, akan mensia-siakan. Yudhi'a maksudnya mensia-siakan imanakum, yakni, kata Imam Al-Bukhari, iaitu salat kamu di sisi Baitullahil Haram. Okey, apa cerita ayat ni? Kalau siapa buka surah Al-Baqarah, kita akan dapati ayat ni berkenaan dengan perubahan kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' ila akhir ayat. Kan? Orang munafik dan juga orang Yahudi, dia kata, kenapa Muhammad ni tukar kiblat? Yang dahulunya kita menghadap ke Baitul Maqdis.
Kan baca ke Baitul Maqdis. Jadi sekarang Muhammad ni sekarang menghadap ke Baitullahil Haram. Lalu kata orang munafik dan juga orang Yahudi, kata, habis tu kalau kamu dah tukar kiblat ni ke Baitullahil Haram, solat-solat kamu dulu ni tak kira lah, kira batal lah. Dia kata macam tu. Lalu Allah Ta'ala jawab balik. Allah Ta'ala kata, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Ta'ala takkan mempersiakan iman-iman kamu. Maksud tak persiakan iman itu tak persiakan solat. Maksudnya Allah Ta'ala panggil solat tu dengan istilah iman. Jadi ni sekuat-kuat dalil bagi ahli sunnah yang mengatakan amal itu sebahagian daripada iman. Bahkan bukan sebahagian, amal itu ialah iman. Amal itu ialah iman. Berbeza dengan ahli bid'ah di kalangan siapa? Yang keluarkan amal daripada iman. Murji'ah. Murji'ah dia kata amal tak termasuk daripada iman. Jadi kalau kamu tak solat pun tidak mengapa. Janji hati kamu tasdik membenarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahayanya akidah Murji'ah tersebut. Iaitu dia kata apa? Kalau tak solat pun tak apa. Janji hati beriman. Jadi Allah Ta'ala kata tak. Allah Ta'ala panggil solat itu dengan panggilan iman. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Itu dia punya ayat Quran. Kemudian ayat hadis pula. Bisanad mutasil Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala qala haddathana. Sebab kita kena sebut qala haddathana. Kenapa kita kata qala haddathana? Sedangkan tak ada perkataan qala kat sini. Sebab yang kata haddathana ni siapa? Al-Imamul Bukhari. Kalau saya kata haddathana Amr bin Khalid, Amr bin Khalid mengkhabarkan kepada saya, menghadiskan kepada saya, tak boleh lah. Lepas tu kalau kita baca hadis, kita kata qala haddathana atau qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Amr bin Khalid, qala haddathana Zuhair, yani Zuhair bin Muawiyah, qala haddathana Abu Ishaq, ini Abu Ishaq as-Sabi'i, anil Bara bin Azib, dari Bara bin Azib. Banyak orang baca nama sahabat ni salah. Dia baca Al-Bara bin Azib. Salah. Al-Bara bin Azib. Tak ada sabdu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah nazala ala ajdadihi aw qala akhwalihi min al-ansar. وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم وخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون وقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير قال زهير حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Amr bin Khalid menyampaikan kepada kami, iaitu Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana maksudnya ramai-ramai dia dengar. Maksud dalam majlis tahdith, dalam majlis hadis. Haddathana. Katanya Zuhair, yani Zuhair bin Muawiyah. Nama sahabat ni Zuhair bin, bukan sahabat, ni tabaqah yang ketujuh, tabi'in. Zuhair bin Muawiyah menyampaikan kepada kami. Katanya Abu Ishaq as-Sabi'i, tabi'in. Abu Ishaq as-Sabi'i, tabi'in, menyampaikan kepada kami daripada Al-Bara bin Azib. Al-Bara bin Azib sahabat Nabi. Bahawa Nabi SAW ketika mula-mula sampai ke Madinah,
baginda singgah di rumah nenek moyang. Betul ke terjemahan saya? Terjemahan buku saya? Buku tuan-tuan apa dia? Singgah rumah nenek moyang. Kenapa nenek moyang ni? Apa kena mana nenek moyang pula ni? Abdul Muttalib kahwin dengan seorang perempuan daripada Madinah. Abdul Muttalib kahwin dengan orang perempuan daripada Madinah. Okey. Satu. Yang kedua, sebelah mak dia juga, iaitu ada Bani Zuhrah ada dekat Madinah. Satu Bani Najjar, satu Bani Zuhrah. Dulu perkampungan Bani Najjar tu dekat dengan Masjid Nabawi tu. Okey, Masjid Nabawi. Sebab tu Nabi SAW dan Bani Zuhrah pula dekat Quba. Okey. Lepas tu lah dulu bapa ayah Nabi meninggal kat mana? Muhammad bin Abdullah. Ayah Nabi meninggal kat mana? Ayah Nabi meninggal kat Madinah. Ayah Nabi SAW meninggal di Madinah. Sebab nak ziarah makcik-makcik dah lah. Sebab tu lah bila meninggal kat Madinah, kubur dia dekat Madinah. Sebab tu lah bila mak Nabi SAW kan pergi Madinah. Dan masa tu Madinah ni terkenal sebagai apa dia? Apa nama-nama Madinah? Yathrib. Apa maksud Yathrib? Sakit-sakit demam. Sakit-sakit demam. Sebab banyak orang yang pergi Madinah sakit, yang teruk dan meninggal. Sebab tu Nabi SAW, Nabi kata siapa yang datang ke Madinah fasabaru ala la'waiha wa masyaqqatiha, siapa yang pergi ke Madinah dan sabar dengan penyakitnya, maka aku jamin baginya syurga di akhirat kelak. Okey. Lepas tu ada kisah seorang lelaki yang bunuh diri dekat Madinah. Pernah dengar kisah tu? Dalam hadis sahih Muslim. Lelaki ni hijrah dengan kawan dia, Abu Tufail. Sampai Madinah demam, tak tahan sangat, dia bunuh diri. Lalu sahabat dia ni, sahabat baik dia, teman dia sangat baik, sama bersama-sama daripada awal sampai dia berhijrah ke Madinah. Dia mimpi kawan dia ni dalam keadaan rupa yang sangat elok. Lalu dia tanya kawan dia, kenapa ni? Dia kata, aku dapat rupa yang elok ni, pakaian yang elok ni kerana hijrah aku ke Madinah. Tapi kenapa tangan kamu berbungkus? Yang ni tangan aku diazab kerana aku telah membunuh diri aku. Hadis ni Imam Muslim letakkan dalam sahihnya, dan Imam Nawawi letakkan bab bahawa orang yang bunuh diri tu tak kekal dalam neraka. Hadis ni dibawa lepas hadis yang Nabi kata barang siapa yang bunuh diri dia dengan besi, maka akhirat nanti dia akan tikam-tikam diri dia mati, dia hidup balik, tikam hidup balik. Siapa bunuh diri dia dengan naik gunung, kena terjun, mati, maka akhirat nanti dia akan naik terjun gunung dekat akhirat, terjun, mati, hidup balik, naik balik, berulang-ulang sampai khalidan mukhalladan. Nabi kata khalidan mukhalladan, kekal. Ada yang siapa minum mati pula, man qatala nafsahu bisummin yatahassahu, dengan racun yang dihirupnya, maka di akhirat kelak dia akan buat macam tu juga, hidup mati balik, hidup mati balik. Khalidan mukhalladan. Khalidan mukhalladan maksudnya kekal. Jadi sebahagian Khawarij dia ambil hadis tu kata, nampak ni, bahawa siapa buat dosa kekal dalam neraka. Sekali Imam Muslim rahimahullah bawa hadis tadi. Lelaki tadi tu apa dia? Dia bunuh diri dia, tapi dia hijrah, tak tahan, dia bunuh diri. Lalu sahabat dia Abu Tufail pun jumpa Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya malam tadi aku mimpi sekian dan sekian dan sekian. Nabi kata apa? Allahumma ighfir, Allahumma waliyadayhi faghfir, Allahumma waliyadayhi faghfir, atau kama qala sallallahu. Dia kata, ya Allah, ampunkanlah tangan tadi, ya Allah, ampunkanlah kedua tangan tadi. Maksudnya seolah-olah Nabi membenarkan mimpi sahabat tadi.
Kenapa saya bawa hadis tadi nak kata bahawa kat Madinah dulu penyakit. Sehinggalah Nabi SAW doakan, ya Allah, pindahkanlah penyakit ni ke Juhfah, ke tempat lain. Ya Allah, pindahkanlah penyakit ni ke Juhfah. Jadi Madinah ni memang tempat sakit. Lepas itulah ayah Nabi meninggal kat sana. Jadi ibu Nabi pun pergilah ke Madinah. Sakit juga. On the way balik, singgah di Abwa, Nabi meninggal. Mak Nabi meninggal dekat Abwa. Itu kisahnya. Okey. Lepas itulah adik-beradik Nabi banyak, pakcik-pakcik Nabi semua banyak dekat Madinah. Okey. Iaitu perawi berkata, atau rumah bapa saudaranya dari sebelah ibu baginda, iaitu daripada Bani Zurah dari kalangan Ansar. Okey. Sesungguhnya baginda SAW solat, ketika itu solat menghadap ke arah Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Nabi sampai ke Madinah bulan apa, tuan-tuan? Ini soalan cepu mas. Bukan bulan Muharram. Yang confirmnya bukan bulan Muharram. Sebagai ulama kata Rabiul Awal. Yang kata Rabiul Awal. Jadi Nabi sampai, kemudian Rabiul Awal, Muharram, cuba kira. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan. 19. Rabiul Awal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Nabi sampai Jamadil Awal ataupun Jamadil Akhir. Sebab apa? Sebab dia 16 ke 17. Sebab pertukaran kiblat berlaku pada bulan sebelum bulan Ramadan, tahun kedua Hijrah. Jadi kalau bulan Ramadan bulan ke berapa? Muharram, Safar, bulan ke 9. Jadi 9 campur 6 sebelum tu, tolak 6 sebelum tu. Bulan apa? Jumadil Akhir, lebih kurang Jumadil Akhir. Nabi sampai ke Madinah. Jadi Nabi sampai ke Madinah, Nabi solat, mula-mula menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian barulah menghadap, dapat perintah suruh tukar, yang dalam surah Al-Baqarah tu. Kan? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kan? Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Maksudnya lepas ni mari saja kamu solat, menghadaplah ke Baitullahil Haram. Okey. Baginda amat suka jika kiblat ditukar menghadap ke arah Baitullah. Memang Nabi suka pun. Sebab Nabi tak suka apa dia? Nabi tak suka tasyabbuh. Nabi tak suka meniru-niru perbuatan orang kafir. Lepas tu Nabi masa dekat Mekah tu, Nabi sentiasa jadikan Kaabah di depan dia walaupun dia menghadap Baitul Maqdis. Kan dia ada Kaabah ada berapa rukun? Yang Nabi haji. Jadi tadi Nabi haji 60 hari dia duduk Mekah tu. Saya extend lagi. Kita tanya orang pergi haji lama 60 hari. Kaabah ada berapa rukun? 4 lah kan. Rukun ni bucu. Yang ada Hajarul Aswad ni panggil apa? Rukun apa tu? Rukun Yamani. Bayangkan ni utara, yang ni selatan. Rukun Yamani. Yang ni rukun apa? Yang Nabi umrah banyak kali ni. Abasi pergi umrah banyak kali. Yang ni apa Abasi? Rukun Yamani juga nama dia. Ini namanya rukun Yamani juga. Macam ruknaini yamaniyaini dia panggil. Nabi SAW menyentuh 2 rukun Yamani. Yang ni panggil apa? Iraqi. Yang ni rukun Syami. Sebab apa Syami? Menghadap ke Syam. Ini menghadap ke Iraq, ini menghadap ke Yaman. Baik. Nabi masa kiblat belum bertukar,
Nabi suka solat kat sini. Sebab apa? Sebab menghadap ke Baitul Maqdis, tapi pada sama menghadap ke Kaabah. Itu Nabi SAW. Buat kecintaan Nabi kepada Kaabah ni, Nabi tetap juga kalau menghadap ke Syam, Nabi akan menghadap ke Kaabah. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami nampak wahai Muhammad, kata Allah, kamu ni asyik pandang ke langit, minta ke Allah tukar kiblat, tukar kiblat, tukar kiblat. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami akan palingkan engkau wahai Muhammad ke kiblat yang kiblat yang kamu suka. Lepas tu Nabi gembira bila kiblat tukar ke arah Baitullahil Haram. Tapi macam biasalah, yang tak suka siapa? Yahudi dengan munafik lah tak suka. Dia kata apa pasal tukar-tukar ni? Jadi Allah Ta'ala berjawab balik, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Bukannya baik itu menghadap ke timur ke barat ke? Walakinnal birra man amana billah. Tapi baik itu ialah siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, wa malaikati wal kitab wan nabiyyin. Jadi isu ni tak kisahlah timur ke barat ke, kalau Allah Ta'ala perintahkan, itu yang kita ikut. Baik. Jadi kat sini, jadi bagi dia amat suka jika kiblat ditukar menghadap ke Baitullahil Haram. Sebenarnya solat yang mula-mula bagi dia dirikan dengan menghadap Baitullah ialah solat asar yang dilakukan bersama sekumpulan sahabat. Setelah selesai solat, salah seorang sahabat yang menunaikan solat bersama Rasulullah SAW keluar dan lalu di sebuah masjid di mana sejemaahnya sedang rukuk. Lantas dia berkata, aku bersaksi dengan nama Allah Azza wa Jalla bahawa aku telah solat bersama Rasulullah SAW sambil menghadap ke Makkah. Maka mereka yang sedang solat terus menukar arah solat ke arah Baitullah. Apa pengajaran kita dapat daripada ni? Bahagian ni. Bila terima arahan sahih, kita kena ikut. Barakallahu fiik. Sahih? Lagi? Boleh tegur, boleh menegur orang yang salah kiblat masa sedang solat. Okay, siapa boleh bagi faedah dari segi ilmu hadis? Jadi saya bagi hadiah. Dari segi ilmu hadis. Tajuk ni kita pernah belajar dulu dalam kitab Mulia dengan Manhaj Salaf. Ahsan, tabarakallah. Nanti kita bagi hadiah kat Angah lagi. Okey. Bakri bagi hadiah, insya-Allah. Tak sebenarnya insya-Allah. BFC Syekh Bakri minggu depan isinya BFC 1 untuk anda bayarkan insya-Allah. Sahih, iaitu masalah hadis ahad. Satu hadis ahad, ingat tak? Bincang hadis ahad. Apa hadis ahad? Perawi yang diriwayatkan oleh, hadis disampaikan oleh seorang perawi je. Sebahagian kelompok dalam Islam dia kata hadis ahad tak boleh pakai, tak kuat, sebab seorang je. Entah seorang ni betul entah tak betul. Jadi hadis ni yang bagi tahu ni seorang, oi tukar kiblat. Sahabat-sahabat semua terus beramal tak? Tak ada pula sahabat kata ini hadis ahad ni. Nampak tak? Masya Allah. Hadis Nabi Sahih Bukhari ni memang powerful. Dia boleh menjawab bid'ah, ahli bid'ah. Jadi hadis ni menjawab kelompok yang menafikan, yang menolak kehujahan hadis ahad dalam masalah fiqh. Nanti dalam masalah akidah kita akan jumpa nanti pada bab ni insya-Allah. Dalam masalah fatwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan satu risalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia Hujjiyatu Hadits Ahad, bab kehujahan hadis ahad. Dibawa nukilan dari Imam Syafi'i dan dibawakan dalil-dalil inilah ni antara hadisnya mengatakan bahawa apa dia, hadis ahad tu menjadi hujjah dalam masalah akidah dan juga masalah fiqh.
Barakallahu fikum. Lalu lantas dia berkata, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pengajaran dekat situ juga? Apa pengajaran dekat situ? Aku bersumpah dengan nama Allah bahawa aku telah bersalat bersama dengan Rasulullah menghadap ke Makkah. Apa pengajaran lagi? Sila keluarkan pakar-pakar sekalian. Iaitu bolehnya bersumpah walaupun tidak diminta sumpah. Dia datang hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Sayakunu fi akhir zaman, akan tiba pada umatku nanti, yahlifuna wala yastahlifun wala yustahlafun. Mereka itu bersumpah sedangkan mereka tidak diminta bersumpah. Jadi tanda akhir zaman ni ialah orang banyak sumpah dengan mereka suka sumpah. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Jangan kamu jadikan nama Allah ni kamu sumpah untuk melariskan barang-barang kamu. Itulah hadis Nabi SAW. Nabi kata, thalathatun, 3 kelompok, la'anahullahi alaihim, Allah Ta'ala laknat atas mereka. Ushaymitun zanin, orang tua yang berzina. Wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Wal ba'i, dan penjual, la yabi'u illa bil half, tidak menjual melainkan dengan sumpah, dan tidak membeli melainkan dengan sumpah. Demi Allah, wallahi benda ni harga ni macam ni. Demi Allah Syekh, aku tak ambil untung banyak Syekh. Demi Allah, sikit demi Allah. Sebab tu kata Qatadah, kami dahulu melihat sahabat-sahabat memukul anak-anak mereka kerana selalu bersumpah. Jangan biasakan orang ni sumpah tak buat, sumpah jangan. Macam cerita Piram ni, sumpah wallah abang tak buat. Itu jangan macam tu. Ini bahaya ni. Ini akan membuka ruang. Tetapi sekiranya perlu untuk bersumpah, maka boleh sumpah. Apa tujuan sumpah? Untuk menguatkan kita punya kenyataan. Demi Allah Syekh, benda ni haram. Demi Allah, aku pernah dengar ni para ulama sebut benda ni tidak dibenarkan dalam syarak. Itu baru boleh. Kata, betul dengan kau ni. Demi Allah, aku dengar sih benda mulut Syekh kata macam tu. Contohnya. Dan sumpah ni tak boleh sumpah pada benda-benda yang lekeh lah. Kan? Sumpah Syekh, di sana Ronaldo lagi power pada Messi. Itu astagfirullah. Itu jangan. Itu Nabi larang. Okey. Mereka yang sedang solat terus menukar arah solat ke arah Baitullah. Yang ni dalil bahawa kita boleh mengubah kiblat ketika solat kalau kita tersalah. Dan kita tak tahu kiblat yang sebenar, kita silap. Tetapi kalau kita tahu kiblat yang sebenar, ini okey, beza tak tahu kiblat yang sebenar, ijtihad salah, orang betulkan, boleh. Tapi kalau kita tahu kiblat yang sebenar tapi kita lalai dan kita tidak berijtihad untuk mendapatkan kiblat, yang ni dia kena solat balik. Ini takrir dalam mazhab Asy-Syafi'i. Sebab itulah mencari arah kiblat ni ada berapa level tuan-tuan. Dan kita fiqh sebut apa? Ada 6 martabat cari kiblat. Bukan senang-senang. Yang pertama, dia sendiri tahu arah kiblat, dia sendiri tengok. Yang kedua, dia berpandukan kepada perkhabaran orang yang tengok. Okey? Perkhabaran orang yang tengok. Yang ketiga, tak ada orang yang khabarkan, dia sendiri yang pertama dia sendiri yang tengok, ijtihad, dia nampak sendiri dengan pasti itu kiblat. Yang kedua, dia tak nampak, lalu dia berpandukan kepada orang lain yang berijtihad. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Dia tak jumpa orang berijtihad tu, tapi ada orang lain yang dipercayai menyampaikan daripada orang yang melihat. Bukan yang berijtihad, yang melihat. Ini macam kita sekarang lah, yang kita pakai ni, takwim. Takwim ni, yang buat takwim, yang buat kalender kan, kita punya keluar 5.46 website JAKIM. JAKIM kecil kita tengok tu tak. JAKIM menghabarkan daripada pusat falak, kan? Jadi diorang yang tengok. Jadi perkhabaran tu datang daripada falak. Yang keempat, kita dengar azan. Yang kelima, orang yang dengar azan bagi tahu kita. Dengar azan pula. Apa tu? Orang kiblat, orang yang tengok kiblat tu bagi tahu kita. Jadi ini level-level dia. Okey. Jadi kalau kita tak ijtihad, bila kita belasah je kiblat salah, yang ini tak termasuk, dia kena qada balik. Tapi kalau dah ijtihad, dah usaha dah, tengok. Macam hari tu saya masuk Ustaz Uzair punya masjid kat rumah dia. Saya menghadap lah kat sini, sebab nampak macam mihrab kat situ. Rupanya itu bukan mihrab, itu lain, itu belakang punya. Jadi Ustaz Uzair kata, salah Syekh, dia betulkan namanya kiblat. Sebab kita dah ijtihad. Dah cari, dah tengok. Masa tu surau tu tengah buat renovation. Dia tak nampak mana depan mana belakang. Dah pecah, depan belakang. Macam kita masuk surau ni kan, saya ada depan, ada belakang. Ini nampak ada mihrab, masa dah pecah sini. Masa tu kita boleh betulkan dia punya kiblat. Pergerakan tu batalkan tak? Tak. Itu termasuk dalam pergerakan yang dibenarkan dalam syarak. Pergerakan yang besar, ya, batalkan solat mengikut mazhab Syafi'i. Tapi pergerakan yang besar yang tidak diperlukan, itu yang batal. Ada pergerakan diperlukan tak batal, seperti merapatkan saf, seperti membenarkan saf di hadapan, seperti imam bergerak ke, makmum bergerak ke depan gantikan imam. Katakanlah saf kat sini, imam kat sini, boleh gerak 3 kali je. Tak. Jadi kita kena tengok dia punya sebab dia. Yang batal tu 3 pergerakan yang sia-sia, 3 anggota besar yang sia-sia dan berturut-turut. Jadi tidak ada pertentangan hadis Nabi dengan masalah ni, dan juga mazhab Syafi'i rahimahumullah jami'an. Orang-orang Yahudi dan ahli kitab amat suka ketika Nabi SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebab dia ingat, dia kata kita tiru dia. Tetapi apabila Nabi SAW menukar kiblat menghadap ke Baitullah, mereka mempersoalkannya. Kata Zuhair, Abu Ishaq menyampaikan kepada kami daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata, sebelum kami menukar kiblat, dengar ni, sebelum kami menukar kiblat, sebahagian daripada kami telah meninggal dunia atau terbunuh. Maksudnya orang salat menghadap ke Baitul Maqdis, dan kami tidak tahu apa yang perlu dikatakan tentang mereka berkenaan dengan hukum mereka salat ke Baitul Maqdis tu. Jadi yang inilah yang orang kata, macam mana salat orang sah ke tak sah? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Penyayang. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah Taala takkan mempersiakan iman kamu, iaitu solat-solat kamu. Allah Ta'ala tu syakur, bukan tupak syakur, iaitu syakur, nama Allah. Syakur tu nama Allah. Apa syakur? Maha berterima kasih pada hamba dia. Hamba dia buat satu, dia ganda 700. Kan? Hamba dia datang, ingat dia sekali, dia akan ingat dia beratus-ratus kali. Sampai ingat Allah Ta'ala ketika dia susah, Allah Ta'ala ketika dia senang, Allah Ta'ala akan ingat dia ketika dia susah. Ya, Allah Ta'ala tu syakur. Allah Ta'ala takkan sia-siakan. Kan, Allah Ta'ala takkan sia-siakan amal walaupun kecil. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Wa in takum mithqala habatin ataina biha. Tidak ada, walaupun besar biji sawi pun kita akan datangkan. Bahkan dalam hadis 99 kan, dia ada 99 buku laporan amalan jahat dia tu. Bila dibentangkan padanya hadis riwayat Ahmad, 99 buku lembaran jahat dia. Lalu dia kata padanya, apa perasaan kamu? Dia kata,
pasrah adalah ya Allah. Lalu Allah Ta'ala keluarkan satu kad, la ilaha illallah. Allah Ta'ala kata, dia kata, ya Allah, apa benda ni? Kad sebiji nak lawan dengan 99 buku. Kata Allah Ta'ala, hari ini kamu tidak akan dizalimi walaupun satu besar zarah sekalipun. Lepas tu kita ni, bila kita baca hadis ni, apa yang kita perlu hadirkan? Iaitu benda baik Allah Ta'ala takkan bersiakan. Sama ada orang nampak ke tak nampak ke, orang cakap terima kasih ke tak cakap terima kasih, dapat baju korban ke tak dapat baju korban ke. Tak dapat baju korban mengajuk, tak datang. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Habis ni. Allah tak akan bersiakan. Ini tak sebut nama, terima kasihlah kepada ustaz, tak sebut pun nama aku. Padahal kita yang buat. Tak keluar pun dalam buku program daripada AJK fulan. Allah musta'an. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Okey. Ini dalam masalah agama lah, tapi kalau masalah dunia, nak dapat bonus kena bagi tahu. Bos. Bos dah buat ni bos. Kan? Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Bos tak boleh pakai dalil tu pula. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dia dah overtime 10 jam, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Barakallahu fikum. Jadi hadis ni jelas tak masalah ni? Saya tak susah pun nak faham hadis ni. Barakallahu fikum. Bab seterusnya, babu qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu husni islamil mar'i, bab cantiknya, eloknya Islam seseorang. Baik. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qala Malik akhbarani Zaid bin Aslam أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زالفها وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. Malik ni siapa? Iaitu Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amru Al-Asbahi, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Bila Imam Malik meninggal? Okey, Imam Malik 179. Okey. Soalan dia, Imam Bukhari lahir tahun berapa? Imam Bukhari lahir tahun 194 Hijriah. Maksudnya berapa tahun lepas dia meninggal tu? 15 tahun lepas Imam Malik meninggal. Macam mana pula Malik berkata? Jadi inilah dia panggil hadis apa dia? Hadis mu'allaq, hadis tergantung dalam Sahihul Bukhari, hadis mu'allaq. Okey. Hadis yang mu'allaq yang sebegini sebenarnya dia tidak termasuk dalam kategori sahih Imam Al-Bukhari. Sebab tu kalau sebahagian kitab dia tak masukkan dalam nombor. Dia tak masukkan dalam nombor hadis. Okey, sebahagiannya. Walaupun sebahagian kata ya masuk juga. Qala Malik. Tapi dia tak termasuk dalam kategori sahih yang bersanad. Okey. Hadis ni tergantung. Hadis mu'allaq, bahasa Arab dia panggil hadis. Hadis ni dipanggil apa? Hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq ni apa? Iaitu pengumpul hadis dia skip guru dia ataupun selepas guru dia.
sampai kepada nama yang disebut. Macam dalam kes ni Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Malik meninggal tahun 179. Imam Bukhari lahir 94 Hijriah. Dan dia start mengaji hadis masa umur dia 11 tahun. Jadi lebih kurang 105 Hijrah baru Imam Bukhari start mengaji hadis. 194. Jadi 205. Sorry, 205. Ya. Jadi siapa antara ni? Jadi dalam riwayat ni tak sebut. Bila dia tergantung macam ni, nama dia hadis mu'allaq. Mu'allaq ni tergantung. Kalau ikut hukum asal, hadis mu'allaq ni dhaif. Sebab apa? Kenapa dhaif? Sanad tak bersambung. Syarat hadis sahih mesti sanadnya bersambung. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, ada riwayat lain yang disambungkan, ada sambungan, tapi bukan dalam kitab ni. Dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab-kitab yang lain, riwayat daripada Imam Al-Bukhari yang bersambung sanadnya. Juga dalam riwayat An-Nasa'i, juga dalam riwayat-riwayat lain ada sanad yang bersambung sampai Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi walaupun hadis ni mu'allaq dalam ni, tapi hadis ni sahih tak? Sahih. Hadis ni sahih. Jadi jangan kita terpedaya dengan orang kata, hadis ni terputus, dhaif. Bukankah hadis mu'allaq dhaif? Kita kata sabar, tengok dulu riwayat lain bersambung tak. Okey. Kenapa Imam Bukhari dia memilih hadis ni, dia masukkan juga dalam kitab dia? Padahal kitab dia kan memang ada chain of narration yang tak putus. Yes. Dalam Imam Bukhari, bila ada bab, dalam terjemah tu dia bawa masuk hadis mu'allaq. Untuk apa? Untuk memberi penjelasan yang lebih baik terhadap bab. Sebab hadis yang level dia apa dia? Macam Sahih Bukhari, tak ada yang memberi penjelasan yang baik terhadap tajuk bab. Jadi dia gunakan hadis mu'allaq ini. Dia gunakan hadis mu'allaq. Okey. Naam. Qala Malik, berkata Imam Malik, qala akhbarani Zaid bin Aslam. Telah mencapai kepada Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam, enam ulama besar, alim Madinah. Zaid bin Aslam ni dulu kuliah dia 40 orang semua, kuliah dia semua, yang datang kuliah dia semua yang pakar-pakar je, bukan pelajar-pelajar biasa. Semua yang datang kuliah dia semua yang hebat-hebat, yang pakar-pakar hadis. Bukannya orang-orang yang, bukan orang yang biasa lah, bukan maksudnya ustaz-ustaz biasa, dia level-level syekh yang datang kuliah dia. Dan kata Abu Hazim, tidak ada ulama yang paling besar di sisi mataku, di mataku daripada Zaid bin Aslam. Daripada Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ni pun ulama besar Madinah, masya-Allah. Zaid bin Aslam meninggal tahun 136, Atha bin Yasar meninggal tahun 94 Hijriah. Atha bin Yasar jangan keliru dengan Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ulama Mekah. Kalau kita dengar dalam sanad ada sebut Atha. Ini Atha, satu lagi Atha bin Abi Rabah itu Mekah. Yang ni Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ni masya-Allah alim, ulama besar Madinah. Sangat warak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah sekali dia dengan adik dia Sulaiman bin Yasar pergi Abwa. Pergi Abwa dengan beberapa orang sahabat dia orang lah. Dah sampai ke satu rumah tu, maka Sulaiman bin Yasar dengan lain pergilah keluar nak cari barang makanan ke apa, hajat dia orang lah. Jadi Atha dalam rumah tu, tiba-tiba datang perempuan cantik, cun melecun, datang jumpa masuk dalam rumah Atha ni, rumah singgah tadi tu, dan menggoda Atha.
Yang Atta kata, Atta pun dia tengah solat masa tu, tengah solat sunat. Dia ingat perempuan ni dia ada keperluan, ada hajat pertolongan ke apa. Dia pun ringan kalau solat dia. Dan dia kata, apa hajat? Dia kata, aku tak ada hajat, melainkan aku ni suami aku tak memberi haknya kepada aku. Jadi tolonglah lepaskan hajat. Atta kata, ilaika anni, pergi jauh. Janganlah dekat dengan aku. Adakah kau nak jadikan aku ni, kau nak dekatkan aku dengan neraka? Adakah kau nak masukkan kita kedua ni ke dalam neraka? Ini saya ringkaskan cerita dia. Sampai akhirnya Atta menangis dengan teresak-esak, macam bayi menangis. Akhirnya perempuan tu menangis juga. Allahu Akbar. Sulaiman bin Yasar datang. Tengok mereka berdua menangis, Sulaiman bin Yasar pun menangis juga. Tak tahu sebab apa, menangis. Sulaiman bin Yasar menangis, kawan-kawan dia semua menangis. Allahu Akbar. Lepas tu perempuan tu pun keluar. Lelaki Sulaiman bin Yasar belum masuk. Sulaiman bin Yasar ni, sebab respect dia kepada Atta, dia abang dia, yang kedua dia lagi besar, lagi alim, dia tak berani tanya apa yang berlaku tadi. Dia menangis je, tapi tak berani tanya. Sehinggalah sampai ke Madinah. Dia sampai ke Madinah. Satu malam tu Atta tidurlah dengan Sulaiman bin Yasar. Cuma Atta terbangun daripada tidurnya, mimpinya, menangis lagi, sekali lagi menangis teresak-esak. Lalu adik dari Sulaiman kata, kenapa wahai Atta kau menangis? Dia kata, tadi aku menangis sebab aku terjumpa Nabi Yusuf. Bila aku jumpa Nabi Yusuf, aku menangis. Nabi Yusuf tanya pada dia, wahai Atta, kenapa kau menangis? Dia kata, wahai Nabi Yusuf, macam mana aku tak menangis mengingat kisah engkau? Kan, kisah engkau dijauhkan daripada keluarga, kisah engkau menahan diri engkau daripada berzina dengan siapa? Orang kata Zulaikha, Siti Zulaikha, isterinya Aziz, Raja Mesir masa tu. Disebabkan kau nak jaga kau punya maruah, kau sanggup dipenjarakan, terhalang boleh jumpa keluarga. Dan aku ingat kisah ayah kau Yaqub yang buta matanya menangis. Jadi macam mana aku tak menangis wahai Nabi Yusuf? Dia kata, lalu Nabi Yusuf pun kata apa? Dia kata, lebih layak untuk aku menangis tentang engkau wahai Atta, kerana engkau juga telah menjaga maruahmu dengan tidak berzina dengan perempuan tadi. Maka Atta pun lagilah menangis, lagi teresak-esak, sampai terbangun daripada tidurnya. Mimpi sampai kuat sangat menangis sampai terbangun daripada tidur. Dia pesan pada Sulaiman, wahai Sulaiman, tolonglah berjanji padaku, janganlah ceritakan kisah ini pada orang lain sehingga aku wafat. Sulaiman bin Yasar sampailah Atta meninggal baru dicerita. Tapi dia cerita kat siapa? Dia cerita kat isteri dia dulu. Isteri Sulaiman cerita kat isteri dia, dan isteri Sulaiman ni tidak menceritakan kepada orang lain melainkan lepas Sulaiman meninggal. Punyalah nak jaga rahsia, nak jaga keikhlasan, ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah ni pelajaran yang sangat besar lah, tentang kita ni jaga kita punya iffah. Jaga iffah, bukan izzah. Iffah, izzah kemuliaan, iffah ni kesucian. Nabi kata, man yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang melatih dirinya untuk ada iffah, Allah Ta'ala akan menjadikan dia seorang yang suci. Lepas kita ni masalah ikhtilat ni tolonglah jaga, ikhwan sekalian. Masalah ikhtilat tolonglah jaga. Fitnah terbesar ialah masalah ikhtilat. Jangan membiarkan diri kita terdedah kepada fitnah. Nak kahwin dua gentleman, bagi lari pula orang lain lah. Dah ni satu pun belum lagi, Jangan buat benda-benda yang tak
tak sepatutnya tidak menjaga iffah. Juga sebaliknya, wanita juga. Okay? Kita tahu zaman sekarang ni zaman kita bekerja yang agak open. Pejabat ada lelaki, ada perempuan. Kadang-kadang hantar buat kerja sekali, kadang-kadang ada perempuan bukan main make up dia datang office. Kan? Bukan sekadar kerja biasa. Kerja sekolah kafar pun bukan main make up lagi ustazah tu kan. Kan? Barakallahu fikum. Jadi yasta'fif. Jagalah diri macam Atha bin Yasar. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri ma'ruf sahabi jalil, sahabat Nabi yang mulia, Sa'ad bin Malik bin Sinan, muftinya Madinah. Akhbarahu bahawa dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza aslama al-'abdu," bila seorang hamba memeluk Islam, "fahasuna islamuhu," dan baik pula Islamnya. Okey, yang ni terjemahan yang agak saya tak tahu tak ada terjemahan lain. Kalau saya terjemahkan, dan kemudian dia mengihsankan keislaman. Maksud ihsan? Apa maksud ihsan? Ali Jibril ihsan tu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalau kamu tak melihatnya, Allah Ta'ala melihat kamu. Maka siapa yang masuk Islam, kemudian dalam Islam itu dia ihsan betul-betul. Bukan sekadar mencantikkan keislaman. Kalau sekadar mencantikkan keislaman, cantikkan macam mana? Jadi yang ni mengihsankan keislaman, iaitu dia jaga betul-betul iman dia jaga betul-betul. Bukan masuk Islam cincai macam setengah orang. Dia belajar agama, dia cantikkan agama dia. Fahasuna islamuhu yukaffirullahu anhu. Allah Ta'ala akan hapuskan daripadanya kulla sayyi'atin kana zalafaha. Dia akan hapuskan semua dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Dekat sini dia sebut tak kebaikan? Tak sebut. Okey. Dalam riwayat An-Nasa'i dia sebut. Okey. Barang siapa yang masuk Islam dan mengihsankan keislamannya, Allah Ta'ala akan tulis benda baik yang dia buat sebelum dia masuk Islam. Allah Ta'ala akan masukkan dalam akaun baik dia. Wa muhiyat anhu kulla sayyi'atin, dan dihapuskan dosa kesalahannya. Dalam masalah ni ulama ada khilaf, betul. Ada ulama kata tak boleh. Mana boleh kebaikan dia transfer jadi baik, dia kata. Sebab dia tak cukup syarat diterima amal soleh. Sebab syarat diterima amal soleh iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kata tak semestinya. Sebab ada saja amalan baik. Amalan baik itu tergantung di sisi Allah, sehinggalah dia buat amalan yang menjadi syarat diterima. Apa contohnya? Contohnya tuan-tuan, barakallahu fikum. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi kata ada 3 golongan, salasatun yu'tihillahu al-ajra marratain. Ada 3 golongan yang Allah Ta'ala bagi ganjaran dia 2 kali. Siapakah orang tersebut? Dalam hadis sebut, iaitu pertama, orang yang beriman dengan Nabi-Nya, kemudian dia sempat jumpa aku, kemudian beriman dengan aku pula, maka baginya 2 ganjaran. Maksudnya orang apa ni? Orang Nasrani, ahli kitab. Dia beriman dengan Nabi-Nya, kemudian dia berjumpa dengan aku. Maksudnya iman dia sebelum masuk Islam tadi, dia terima tak? Dia terima. Sedangkan masa tu cukup syarat tak? Tak cukup syarat, tak Islam lagi. Jadi hadis ni Al-Imam An-Nawawi berdalilkan dengan hadis ni dalam syarah Sahih Muslim, kata, boleh saja orang kafir buat baik, pahala dia tergantung. Selagi mana dia tak mati, pahala itu tergantung lagi. Sehinggalah bila masuk Islam, masuk dalam akaun dia. Dan benda jahat pula akan dipadamkan.
Dan ini dikuatkan dengan satu lagi hadis. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, aku dahulu masa zaman jahiliah, aku selalu bernazar dan aku sempurnakan nazar aku. Aku selalu sedekah, aku selalu pertahankan orang yang dizalimi. Apakah aku dapat apa-apa? Maka Nabi kata, aslamta ala ma aslafta min khairin. Kamu telah mengislamkan semua amalan-amalan baik yang kau telah lakukan dulu. Jadi untung tak? Untung. Ustaz, orang kafir baik dapat masuk akaun masuk Islam. Macam mana pula orang Islam dan dia murtad, kemudian dia taubat balik masuk Islam? Apakah amalan dia yang baik masa dia murtad tadi itu dia terima atau tidak? Guana tu. Terima ke tak terima? Kenapa? Apa dia? Solat dia kena ganti. Tapi kebaikan-kebaikan yang lain, sedekah. Tak diterima lah. Macam mana pula Allah Ta'ala sebut, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Barang siapa yang bertaubat, maka Allah Ta'ala akan ubah pula benda jahat tu jadi baik pula. Kalau taubat, benda jahat boleh tukar jadi baik, takkanlah benda baik tak dapat jadi baik. Inilah sebagai ulama dia berdalilkan dengan ayat tadi. Dia kata, hatta kalau dia Islam, kemudian dia murtad, kemudian dia taubat, masuk Islam baik dan mengelokkan keislamannya, maka kebaikan tu masuk tak? Sebagai ulama kata, masuk juga. Walaupun dia kena qada, tapi masuk juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab apa alasan dia? Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, orang yang taubat ni, kejahatan dia pun akan tukar jadi kebaikan. Sehingga dalam hadis sahih disebut dalam Sahih Muslim, ada orang yang datang di akhirat nanti keadaan dosa dia banyak. Lalu Allah Ta'ala menyebut, dosa kau sekian banyak. Lalu macam mana engkau ni? Ya Allah, aku redha je lah. Ya Allah, nak buat apa lagi lah? Maka ketika itu Allah Ta'ala kata, disebabkan engkau bertaubat, tukarkan kebaikan jahat kau tadi jadi benda kebaikan. Ketika itu lelaki tu kata apa kepada Allah? Ya Allah, aku ada banyak lagi amalan jahat yang lain yang belum ditukar. Dia kata, ya Allah, ada banyak lagi amalan-amalan jahat yang lain yang belum ditukarkan. Lepas itulah dia nak cerita semua benda-benda jahat lain agar supaya Allah Ta'ala tukar. Dan Allah Ta'ala itu Maha Penyayang, Tawwab, fa innahu huwal barrur rahim, Maha baik. Jadi jangan kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ada ucapan Zaid bin Aslam saya sebut tadi kan, ataupun dia kata, janganlah kamu mencela orang atas dosa yang dia lakukan, lalu menyebabkan dia putus asa pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kamu pula berharapkan akan rahmatnya. Dia kata Zaid bin Aslam, saya baca sini, kita la tusghilannaka dhunubal ibadi an dhunubik. Janganlah dosa orang lain tu kamu pergi sibukkanlah dengan dosa engkau. Wala taqnutul ibadi min rahmatillah, taqnutul ibada min rahmatillah. Dan jangan pula menyebabkan orang putus asa dengan rahmat Allah, yang engkau mengharapkan rahmat itu untuk diri kamu sendiri. Okey, barakallahu fikum. Jadi idza aslama wa yukaffiru Allahu anhu kulli sayi'in. Dan Allah Ta'ala pula akan hapuskan segala kejahatan yang dilakukan. Sah? Betul Amr al-As ketika nak masuk Islam, masa Nabi dia nak salam tangan Nabi, dia tarik tangan dia. Nabi kata, kenapa Amr al-As tarik tangan? Kata, ya Rasulullah, sebelum aku masuk Islam boleh tak buat satu syarat dengan aku, iaitu kalau aku masuk Islam, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa aku. Nabi senyum, Nabi gelak. Dia kata, ama alimta ya Amr al-As, ya Amr, anna al-Islam yahdimu ma qablahu, wa anna al-salata
tahdimu ma qablaha wa anna sawmaha wa anna sawma tahdimu ma qablaha. Apakah kau tidak tahu wahai Amr al-As, bahawa dengan masuknya Islam dia akan runtuhkan segala dosa sebelumnya, dan solat akan runtuhkan segala dosa antara keduanya. Juga dengan umrah dan haji menghapuskan dosa antara keduanya, dan Ramadan juga hapuskan dosa antara keduanya. Maksudnya dimasuk Islam je, dosa dia dah terhapus, kosong dia. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Macam pergi umrah juga kan. Nabi kata tidaklah orang memakai kain ihram kemudian petangnya dia bertahallul, melainkan dia seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, kemudian Nabi kata apa? Setelah itu perkiraan akan dibuat dengan kadar. Apa benda pula tu? Lepas dia dah masuk Islam, amalan baik ada kadar dia. Dah tak boleh pakai style hukum dulu dah. Hukum dulu suruh masuk akaun. Kali ni tak ada. Satu baik darab 10 atau 700 kali ganda. Buat jahat satu saja, dibalas setimpal dengannya, kecuali illa ayyatajawazallahu anha, kecuali jika Allah nak mengampunkannya. Maksudnya apa? Allah tak nak mengampunkan dia sebelum dia taubat ke lepas dia taubat? Tanpa taubat ni. Sebab kalau taubat dah ubah jadi baik, maka siapa yang buat dosa akan dibalas setimpalnya, kecuali kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dosanya. Hadis ni menjadi dalil bagi ulama ahli sunnah yang kata apa dia? Orang yang berdosa itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala boleh azab dia. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Okey, saya tanya soalan sebelum kita tamatkan hadis ni. Apa kaitan hadis ni dengan Kitabul Iman? Apa kaitan hadis ni dengan masalah iman? Kita tengok sahabat-sahabat kita yang bijak-bijak macam mana. Jawapannya mudah je. Hadis ni bantahan kepada Khawarij. Ini bantahan kepada Khawarij. Khawarij yang kata orang buat dosa kekal dalam neraka Allah Ta'ala, kecuali jika Allah Ta'ala ampunkan dia. Yang kedua, kalau bantahan kepada Khawarij, mesti ada bantahan kepada siapa? Lawan dia. Lawan kepada Khawarij siapa? Apa dia? Murji'ah. Okey, macam mana hadis ni bantah Murji'ah? Iaitu iman tu dia meningkat. Sebab Nabi kata apa? Barang siapa yang masuk Islam dan mengihsankan keislamannya, memperelok Islamnya. Kita tanya balik, adakah setiap orang sama dia memperelokkan keislamannya? Tak. Dari segi dalil pun tak kena, dari segi realiti pun macam tu. Kita orang baru masuk Islam, tak semua sama. Bahkan dalam masuk Islam tak sama dengan orang masuk Islam, tak? Lagi naik baru masuk Islam, lagi bagus pada orang dah puluh-puluh tahun masuk Islam. Bilal Philips baru masuk Islam, lagi baik pada puluh-puluh tahun masuk Islam. Terus kita jauh-jauh lah, kita ambil Firdaus Wang ni lah cukup. Bagus daripada kebanyakan orang Islam yang baru masuk Islam. Taib kan, dah masuk Islam bertahun-tahun dah, daripada kecil baca Quran pun tak lepas lagi. Macam mana? Jadi barakallahu fi fahasuna Islam. Jadi perbezaan level dalam mempercantikkan Islam itu menunjukkan bahawa iman tu tak statik macam golongan Murji'ah kata. Maturidiyah pun kata yang sama juga, hampir sama. Dia kata iman tu statik. Macam meja ni tak berubah. Amal macam mana pun dia takkan berkembang dan berkempis, tak. Kita ahli sunnah tak, bukan macam tu. Fahasuna Islam. Yang kedua, Nabi kata digandakan amalnya jadi 700. Dalil bahawa ada orang amal dia lebih, ada orang amal dia
Sikit. Yang ketiga, bantahan kepada Murji'ah juga, iaitu Allah Ta'ala boleh azab dia tak? Boleh. Dia akan mendapat balasan setimpalnya. Maksudnya adalah apa dia? Balasan kepada orang buat jahat. Tidak seperti apa kata Murji'ah. Murji'ah kata buat jahat macam mana pun tak ada efek kepada iman. Habis itu kalau tak ada efek kepada iman, kenapa Allah Ta'ala hukum dia? Jadi yang ni cara Imam Bukhari faham hadis ni dan kaitannya dalam masalah iman. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ada soalan ke? Tak ada kot jelas hadis ni. Barakallahu.